Hai, Assalamualaikum. Saya Irfan Khairi. Bertemu kita semula di Tanya IK live sekarang ni. Saya berada di rumah saya dekat KL dan anda di mana? Awak kat mana? Okay. And terima kasih kepada anda yang sedang online sama ada melalui secara rakaman di blog saya, di YouTube ataupun di Facebook. Tetapi sekarang ni kita sedang mengikuti cara IK lah. Tanya IK secara live. Okey, Assalamualaikum kepada anda. Selamat malam Rozita Jamaluddin. Salam Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anda yang sedang online dan masih lagi perlahan-lahan sikit demi sikit sedang masuk online sekarang ni. Kita pun baru online tak sampai 1 minit secara live. Fitri Zainal pun dah masuk secara online. Salam IK. Waalaikumsalam. Harapnya anda semua sihat walafiat dan alhamdulillah ni kan dah beberapa hari ni cuaca kat KL pun macam best kan. Dah tak ada jerubu tapi musim hujan, which is good lah. Hujan rahmat, hujan rezeki. Waalaikumsalam kepada anda yang memberi salam kepada saya, Muhammad Sobri dan sebagainya. Okay. Dan topik kita pada malam ini agak menarik juga, terutamanya bagi anda yang bergelar usahawan ataupun nak jadi usahawan baru nak terlibatkan diri dalam keusahawanan. Okay. Saya ada beberapa nasihat nak diberikan pada malam ini. Pengalaman saya sebagai seorang usahawan dah lebih kurang 15 tahun lah. Yang ni secara formalnya 15 tahun. Ini tak ambil kira masa saya kecil-kecil dulu buat bisnes kecil-kecil kat rumah semua tu tak nak kira lah. And dekat sekolah rendah, sekolah menengah semua tak nak kira. Tetapi kan sebagai usahawan lebih kurang 15 tahun. Pada tahun 2000 saya mulakan. Waalaikumsalam Kakak Tiza, Noreha kerana masuk, Rozita kerana masuk online, sekarang ni Ellie. Waalaikumsalam kepada anda semua yang memberi salam kepada saya. Assalamualaikum kepada anda juga. Boleh jawab salam kat bawah ni. Wida Rossi. Okey, ingatkan yang racer motosikal tu, tapi ini Wida Rossi lain. Okey, and terima kasih kepada anda yang sedang online. Kita baru saja 2 minit online dan seperti biasa tanya IK yang sebelum ni adalah kan saya ada topik utama yang nak dikongsikan iaitu kan bagaimana ataupun nasihat khusus kepada usahawan-usahawan yang baru ataupun kepada mereka kan usahawan yang dah lama tetapi kan dah rasa down. Okey, mana tahu sekarang ni dengan keadaan ekonominya, dengan keadaan GST-nya, dengan keadaan yang tak menentu dengan ekonomi kita kan. Dan saya dengar cerita kan banyak, boleh dikatakan taklah nak banyak boleh dikatakan ada perniagaan yang terpaksa tutup kedai. Okay, kita kesianlah kita dengar kisah-kisah macam tu oleh kerana keadaan ekonomi yang tak menentu. Ini dah boleh dikatakan something yang reality lah. Reality kat keliling kita boleh nampak. Some business are struggling. So malam ni saya nak beri nasihat kepada anda yang baru nak mulakan perniagaan ataupun mereka yang dah lama menjalankan perniagaan and perlukan sedikit push, dan insyaAllah saya akan push anda. Yus Nisah Muhammad Yusar, Kak Yus, Kak Yami. Waalaikumsalam Yus. Dah dinner. Tadi dah dinner dah. Cahaya Hatiku, terima kasih kerana online. Terima kasih kerana buat malam ni. Satu nak kongsikan kepada anda juga. Rabu ni selalunya tanya IK hari Isnin, Rabu dengan Jumaat. Hari Rabu ni mungkin tak ada tanya IK because saya mendapat jemputan ke Seremban. So jadi mungkin tak sempat tanya IK. Jernih Jaya daripada Miri. Assalamualaikum Jernih Jaya dan husband and wife, pasangan husband and wife yang menjalankan perniagaan kat Miri sana tu. Hishamuddin Roslan minta bagi tips untuk kami yang baru student. Okey, insyaAllah saya akan bagi tips kepada anda yang baru student. So sekarang ni apa yang saya nakkan, kita dalam tanya IK, baru saja 3-4 minit, baru saja sembang-sembang, belum masuk apa-apa, belum mulakan apa-apa lagi. Lebih kurang 300 viewers sekarang ni. Okey, dan saya nak menunggu soalan anda. Tetapi sebelum tu kan saya nak buat macam hari tu. Ingat tak? Hari tu saya ada buat satu pertandingan hashtag sebenarnya. Saya nak berikan buku saya ni secara percuma. Okey, kepada pemenang. Okey, satu buku percuma kepada pemenang dan mungkin 5 hadiah sagu hati iaitu majalah IK daripada saya kan. Pertandingan dia macam ni tau, pertandingan hashtag. Hanya anda perlu tekan share kat bawah ni. Okey, tekan share and then letak hashtag macam ni. Sedang menonton hashtag tanya IK live kerana ... Okey, bukan letak ... Itu tempat ruang anda untuk kongsikan pengalaman anda. Kerana apa anda menyaksikan tanya IK live. Tak kira lah, buatlah status apa saja, sama ada kreatif ke, nak buat lawak ke ataupun memberi inspirasi ke, apa saja. Tekan share kat bawah ni. Okey, share video kita live sekarang ni. Sedang menonton hashtag tanya IK live kerana kerana itu ... isi tempat kosong. Dan pemenang, saya akan cari pemenang daripada anda semua kan.
the main one akan dapat buku. Buku saya yang terbaru, nak kata baru sangat tak lah. Buku saya terbaru iaitu Nota Jutawan Nota Perniagaan Online, Nota Perniagaan Internet. Tak, ini nota perniagaan. Ini bukan nota perniagaan internet. Nota Jutawan Nota Perniagaan. Dan juga saya akan pilih lebih kurang mungkin 5 pemenang sagu hati. Okay, so klik share kat bawah dan tulis sedang menonton hashtag tanya IK Live. Make sure ada hashtag tau. Bila ada hashtag baru saya boleh cari siapa yang menyertai pertandingan ni. Okay, free sahaja. Boleh student pun boleh join. Use hashtag tanya IK Live. Okay. Teruskan kita nak menanti soalan yang pertama daripada anda. Tak ke mana saya punya nombor soalan ni. Soalan pertama kita baru je submit lebih kurang 5 minit secara live. Okey, menanti soalan pertama daripada anda untuk tanya IK. Yes, jangan jaya share kat FB. Tekan share kat bawah ni dan tulis sedang menonton hashtag tanya IK Live kerana ... Isikan tempat kosong ... tu kan. Nanti malam nanti saya akan cari pemenang-pemenang. Okey, based on saya yakin semua akan best, tapi saya akan carilah satu pemenang utama akan memenangi buku saya Nota Jutawan Nota Perniagaan Internet, dan juga saya akan pilih 5 hadiah sagu hati kepada 5 pemenang, iaitu majalah IK. Okey, tekan share. Oh, tadi dah share, tak apa, dia boleh share lagi. Kali ni letak hashtag. Pastikan ada hashtag. Kalau ada hashtag baru saya boleh jumpa. Okey. So menanti soalan anda yang pertama. Sebelum saya kongsikan soalan perkongsian utama saya malam ini, iaitu apa perkongsian saya utama tadi dah lupa. Nasihat kepada usahawan baru, okey, ataupun kepada usahawan lama yang dah rasa down lately ni dengan keadaan ekonomi dan sebagainya. Okey, nak kongsikan nasihat saya atas lebih 15 tahun pengalaman saya berniaga. Okey, so teruskan soalan anda, menanti soalan anda. Okey, sedang menanti soalan, teruskan. Terima kasih Izu kerana online, Norehan kerana online, Syafiq kerana online. Alamak, Syafiq ada bagi soalan tetapi saya tak nampak sebab panjang sangat soalan tu. Okey. Teruskan soalan. Okey, soalan pertama Muhammad Fadlullah. Okey, bertanyakan soalan pertama iaitu kan, macam mana nak tahu yang kita ni sesuai untuk jadi usahawan ataupun pekerja? Okey. Soalan ni is quite subjektif, iaitu kan macam mana kita nak tahu kita ni sesuai untuk jadi usahawan ataupun menjadi pekerja. Now, bagi saya lah kan, tak kira pekerja ke, masih lagi ada peluang nak jadi usahawan. Okey, tapi kan ada beberapa ciri-ciri yang usahawan yang saya dapat lihat dan saya sendiri pun mengamalkannya. Anda kena fikirkan macam ni. Okey, usahawan dia perlu kreatif. Okey, maksud dia kan bukan kata majoriti, lebih ramai usahawan yang mempunyai otak kanan. Okey, pemikiran otak kanan. Otak kanan ni lebih kepada kreatif, lebih kepada visualize, okey, lebih kepada what you call it lagi, bercerita, okey, lebih kepada something yang more bukan fakta otak kiri, okey, fakta ataupun macam matematik ataupun macam sains, okey, ataupun macam mengikut turutan, suka mengikut turutan, okey, which is linear, okey, itu otak kiri. Otak kanan, okey, which is more kreatif, bla bla innovative side, bla bla sukakan challenge, okey, itu otak belah kanan. So fikirkan, mungkin satu cara yang mudah boleh dikatakan macam ni. Cara pemikiran kita macam mana? Kalau kita ni selalu fikir ideas, selalu fikir creative things, okey, selalu maybe kita sukakan maybe kita sukakan ke arah macam music ke, bahagian movies ke, bahagian what you call it macam cerita ke, okey, itu menunjukkan kita ni otak kanan, okey, otak kanan. Dan about 60-70% usahawan yang berjaya adalah mereka yang mempunyai otak kanan, yang belah creative side sikit, okey. Now, yang belah otak kiri ni lebih kepada macam mereka ni yang macam doctors, macam lawyers, okey, macam fakta, macam scientist, okey, benda yang linear lah, yang suka mengikut turutan, suka mengikut what you call it skema, okey, selalu mengikut skema, mereka ni belah otak kiri. Now, jawapan dia adalah kedua-duanya, tak kira otak kiri ataupun otak kanan, okey, yang dominan, okey, kedua-duanya sesuai menjadi usahawan. Tetapi yang menjadi usahawan yang berjaya adalah mereka yang boleh menggunakan dominan otak yang sebelah kanan ni, okey. Seperti kalau kita tengok sama contoh, saya bagi dulu contoh
contoh ni. Steve Jobs, dia ni kan dominannya otak kanan. Okey, Steve Jobs adalah dominan otak kanan. Now, manakala Bill Gates adalah dominannya otak kiri. Bill Gates dominan otak kiri. Now, walaupun Bill Gates tu dominan otak kiri, dia ni jenis yang suka matematik, suka programming, suka benda yang ikut turutan, tapi dia usaha berjaya kan. Dia mempunyai orang-orang kat keliling dia yang otak kanan, macam Steve Jobs. Okey, so jadi macam Steve Jobs, dia memang kreatif. Dia sendiri usahawan yang berjaya kerana dia sendiri memang kreatif, otak kanan. Kita boleh fikir macam contoh macam Richard Branson yang buat Virgin tu. Virgin kan dia tu memang kreatif. Dia ni dominan otak kanan. Okey. Kita fikirkan tentang pemilik usahawan body shop, Anita Roddick. Dia ni pun otak kanan juga. So, bukan nak katakan yang mereka yang belah otak kiri ni tak boleh jadi usahawan, okey, ataupun kena jadi pekerja, tidak. Tetapi kan mereka ni boleh juga jadi usahawan, tetapi perlu memerlukan mereka-mereka yang right brain dominant, yang lebih kepada otak kanan, yang lebih kreatif ni di keliling mereka. Okey. So itu soalan pertama, insya-Allah dah terjawab untuk tanya IK. Macam mana nak tahu kita sesuai ke tidak memulakan perniagaan atau menjadi usahawan? Kedua-duanya sesuai. Tetapi kalau anda dominan otak kiri, dan anda perlukan mereka yang otak kanan di keliling anda sebagai tim anda, sebagai partner anda atau apa sajalah untuk membantu perniagaan anda. Okey. So nanti Google otak kiri dengan otak kanan, apa ciri-ciri orang mempunyai otak kiri, apa ciri-ciri orang mempunyai otak kanan. Dan alhamdulillah saya belah otak kanan lah, kreatif sikit dan suka visualization and storytelling. Okey, menantikan soalan kita yang kedua. Minum sikit. Kuan Rui tanya macam mana nak berjaya, saya dah 4 tahun bisnes tapi biasa-biasa saja. Okey, dengar sampai habis kita punya siri hari ini. Dan pada lebih kurang kejap lagi, okey, kejap lagi saya akan kongsikan perkongsian utama, iaitu nasihat untuk usahawan baru ataupun usahawan yang dah lama tetapi kan mungkin mengalami masalah ke, tengah down ke, tengah nak cari jalan bagaimana nak keluar daripada keadaan tengah down ni. Okey, so sebentar lagi saya akan jawab soalan utama, namun menantikan soalan kedua. Alright, dan just peringatan kepada anda kan, ada beberapa peringatan lah. Nombor satunya, kalau anda nak menyaksikan motivasi pantas, tip-tip saya yang pendek-pendek, okey, video-video saya yang pendek-pendek, boleh lawati www.motivasipantas.com. dan antara tak lama lagi kan, antara soalan-soalan tanya IK yang dipendek-pendekkan pun kita akan upload di motivasipantas.com. So video-video kat situ kan tak selama sampai sejam, 50 minit, 40 minit macam tu. Video-video kat sana lebih kurang dalam 3 minit, 4 minit saja. So bagi kita yang zaman-zaman sekarang ni tengah sibuk dengan keadaan nak baca buku tak sempat, why not tengok video di www.motivasipantas.com. Itu yang pertama. Okey. Keduanya adalah Rabu ni sepatutnya ada tanya IK, tetapi kan most probably saya tak dapat menjalankan tanya IK pada hari Rabu nanti because saya dijemput ke Seremban. Takut bila balik sini dah tak sempat buat tanya IK pada pukul 9 malam. So hari Rabu ni insya-Allah kita tak berjumpa, tapi mungkin insya-Allah motivasi pantas saya akan lakukan juga. Okey. Menantikan soalan anda, soalan yang kedua. Ada soalan, saya nampak soalan daripada Zarina, bagaimana nak kikir sifat malu. Baru je saya jawab tak salah saya dalam tanya IK yang lepas. Bagaimana nak menjadi komunikasi yang hebat. Okey. So soalan Zarina saya tak nak jawab oleh kerana you boleh scroll dekat saya punya video-video kat Facebook dan ada jawapan dekat situ. Okey. Okey, soalan 2, Bezlan Ali, macam mana nak tahu produk tu produk hot demand? Soalan kedua daripada Bezlan Ali, iaitu kan macam mana nak tahu produk tu produk yang hot demand. Okey, bagaimana nak tahu produk tu hot demand kan? Satu cara lah. Ada banyak cara sebenarnya kan, tapi satu cara kan adalah anda tengok ni. Okey, ni cara paling mudah sekali. Nak tahu produk yang hot demand, anda tengok perniagaan apa yang ramai sangat persaingan sekarang ni. Itulah paling hot demand. Okey. Nah, nak tak nak, itu jawapan dia. Kalau anda tengok keliling anda, perniagaan apa yang banyak persaingan sekarang ni, contoh menjual pakaian muslimah banyak, contoh menjual produk kesihatan banyak, kan? Contoh menjual produk kecantikan pun banyak juga sekarang ni kan? Ataupun contoh program-program yang mengenai kewangan ataupun keusahawanan banyak sekarang ni. So kalau anda nak tahu perniagaan apa yang hot in the demand, anda tengok perniagaan apa yang paling ramai persaingan sekarang ni. Kalau persaingan banyak, demand tu banyak. Okey? Itu jawapan yang sebenar-benarnya. Tetapi anda dah nampak tak masalah dekat sini apa?
perniagaan yang hot demand terlalu banyak pesaing. So adakah ianya relevan pada kita sebagai usahawan nak memulakan perniagaan yang tengah hot demand sekarang ni? Because pesaing tentunya ramai, tentunya banyak. Okay? So kat situ anda kena fikirkan. Memang ramai orang kata perniagaan apa yang paling hot sekarang ni? Perniagaan apa yang paling demand? Sebab kalau kita mulakan perniagaan yang paling demand, yang paling hot in the market kan, mudah perniagaan kita. Salah fikiran macam tu. You buat perniagaan yang tinggi demand dia, persaingan you confirm tinggi. It's normal economics kan. Lagi tinggi demand, lagi tinggi supply. Supply tu adalah persaingan kita. Okay? So jadi soalan ni saya menjawab secara jujur, secara honest, okay, iaitu bahawa kalau anda tak tahu perniagaan apa yang paling hot demand in the market, then anda tengok perniagaan apa yang banyak sangat pesaing. Now, bila anda tanya macam ni dan saya jawab macam ni, mungkin fikiran anda dah berlainan sedikit. Betul tak? Perniagaan yang demand, persaingan tinggi. Tapi soalan dia adalah, adakah you nak buat perniagaan yang persaingan tinggi? Kan? Make sense tak? So, jadi why not? Soalan dia bukan buat perniagaan yang demand sekarang ni tinggi, okay, tetapi kan buat perniagaan yang apa tau? Perniagaan yang nanti saya akan jawab dalam soalan utama kita. Perbincangan utama, nak buat perniagaan jenis apa? Saya akan jawab dalam perbincangan utama kita sebentar nanti. Bila dah ramai sikit dah join, mungkin insyaAllah saya akan jawab lagi 2 soalan macam tu. Okay, untuk sesi tanya IK kita. Itulah, so maknanya kan penat je tanya kan soalan perniagaan apa yang paling demand. Itulah jawapan dia. Buat perniagaan demand, tinggilah persaingan. Tapi adakah anda nak buat perniagaan yang tinggi persaingan? Right? Okay. So teruskan soalan anda. Lebih kurang 16 minit kita sedang online dan lebih kurang 1,300 yang sedang online secara live sekarang ni di Tanya IK. Dan nak buat peringatan kepada anda, sedikit pertandingan saya nak bagi buku saya ni secara percuma. Nota Jutawan Nota Perniagaan percuma kepada anda, pemenang pemenang yang tulis hashtag yang paling best sekali, iaitu kan tekan share kat bawah ni, tekan share and then tulis sedang menonton hashtag Tanya IK Live. Make sure ada hashtag. Kalau tak ada hashtag nanti saya tak tahu yang anda sertai. Tujuan hashtag ni adalah untuk memudahkan saya lakukan carian kepada peserta-peserta Sedang menonton hashtag Tanya IK Live kerana ... Okay, dan saya akan pilih seorang pemenang untuk menang buku ni. Okey, buku Nota Jutawan Nota Perniagaan. Saya akan autograf, siap autograf nanti, belum autograf lagi. Serta saya akan pilih lebih kurang 5 hadiah sagu hati iaitu majalah IK. So sertai percuma saja kan. Dan sama-sama itu anda share, tekan share kat bawah ni. Hashtag Tanya IK Live ... kat bawah tu. Dan Alhamdulillah dah 2 soalan lah saya jawab dalam masa 17 minit. Saya menantikan soalan yang ketiga sekarang ni. Okey, soalan ketiga. Alright. Okey, soalan ketiga daripada K. Kamaria. Okey, macam mana nak menabung selalu? Soalan ketiga. Terima kasih K. Kamaria kerana bertanyakan soalan kewangan. Jarang-jarang saya dapat soalan kewangan di Tanya IK Live. Okay. And thank you so much soalan kewangan. Dan insyaAllah saya boleh menjawab soalan kewangan, soalan perniagaan internet dan soalan motivasi. Sebab buku saya pun ada 4 buku saya. Nota Jutawan kan, Nota Jutawan Motivasi ada, Nota Jutawan Kewangan ada, Nota Jutawan Perniagaan Internet pun ada, dan juga Nota Jutawan Perniagaan yang akan diberi percuma kepada pemenang yang tulis hashtag yang paling best. Okay, tekan share kat bawah, and tulis sedang menonton Tanya IK Live, sedang menonton hashtag Tanya IK Live kerana ... isikan tempat kosong sahaja. Okay, so untuk menjawab soalan K Kamera, iaitu kan bagaimana cara nak menabung. Right, thank you so much kerana saya jarang-jarang dapat soalan kewangan dan best juga dapat soalan kewangan sekali-sekala. Okay, macam ni cara menabung. 3 tip Okey, 3 tip. Tip yang pertama, dapat gaji awal bulan, okey, siap-siap simpan about 10%. Dapat gaji awal bulan, siap-siap simpan 10%, 10% dalam akaun yang berasingan. Tip pertama. Tip kedua, dah simpan dalam akaun berasingan, lupakan sahaja. Okey, meaning bukan maksud dia simpan untuk nanti raya tahun depan untuk keluarkan duit tu untuk renovate rumah, beli langsir, beli TV baru, belanja holiday, semua tu bukan. Menabung adalah menabung, meaning 10% daripada pendapatan anda, tak kira pendapatan kerja ataupun pendapatan perniagaan, letak tepi ke akaun berasingan. Dan kedua, lupakan benda tu. Okey, bukan untuk dikeluar semula. Right, itu kedua. Ketiga, apa anda nak lakukan? Apa yang anda perlu lakukan adalah makin lama cuba increasekan daripada 10% tu kepada
11%. Daripada 11% tu kepada 12%, kepada 15%. Mana tahu satu hari nanti boleh sampai 20% anda simpan, boleh buat simpanan setiap bulan. Okey? Itu 3 tip dia. Nah, rasional dia adalah macam ni. Silap ramai orang adalah dalam menabung adalah mereka dapat duit pendapatan ataupun duit gaji, mereka akan bayar bil dulu, bayar kereta dulu, bayar makan minum dulu, untuk hiburan dulu dan sebagainya. Mereka akan lakukan semua ni dulu. Okey? Hujung bulan baru pening kepala tengok tak ada savings. Now, macam mana nak ada savings? Because you buat benda-benda tu dulu. Sebab tu, bila anda dapat pendapatan, anda taruh tepi 10% dulu. And then balance duit anda 90%, itu anda gunakan balance duit anda tu untuk selesaikan bayar rumah, bayar kereta, makan minum, untuk hiburan dan sebagainya. So anda based on your budget dekat 90% tu. 10% anda taruh tepi dan lupakan. Okay? Nah, logik dia kenapa kena lupakan adalah tak guna anda keluar balikkan duit tu. Nanti simpanan anda makin lama makin turun. And then kalau ikutkan inflasi pun makin lama nilai tu akan makin turun. So simpan untuk dilupakan. Mana tahu 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, barulah anda mungkin gunakan balik ke untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih bermakna untuk anda, tetapi bukan untuk short term simpan dan guna tahun depan. Okay? So jadi simpan untuk dilupakan. Rasional ketiga adalah kenapa lama-lama kita naik, sebab apa yang dikenal sebagai Parkinson's Law. Parkinson's Law maksudnya kan, lagi tinggi pendapatan kita, lagi banyak kita belanja. Which is normal, betul tak? Kalau kita punya bisnes berjaya, lagi banyaklah kita nak beli. Kalau kita punya pendapatan, kita naik pangkat, Alhamdulillah, kita naik pangkat dalam tempat kerja, gaji kita bertambah, masa itulah kita akan keluar pergi holiday lah, beli baju lagi better lah, beli kereta lagi hebat lah. Lagi tinggi pendapatan, lagi tinggi perbelanjaan. Itu nama dia Parkinson's Law. Now, untuk berjaya dalam kewangan, kita kena cuba lawan Parkinson's Law. Meaning, kalau pendapatan kita tinggi, perbelanjaan kita tak semestinya tinggi. Pendapatan kita tinggi, pembelanjaan kita macam tu juga. Pendapatan kita lagi tinggi, perbelanjaan kita nak tinggi tak apa, tapi naik sikit-sikit. Okey, naik sikit-sikit. Pendapatan bertambah, naik sikit pun tak apa. Masalah dia, orang-orang kita, orang-orang Malaysia, pendapatan naik, kita punya perbelanjaan pun macam tu. Pendapatan naik, perbelanjaan pun macam tu. Macam mana nak dapat saving macam tu kan? That's why makin lama 10% tu adalah basic, asas. Makin lama kan cuba naik 11%. Makin lama kan cuba naik 12%. Dan makin lama naik 13%. Cuba targetkan, boleh tak anda jimat anda saving 15% awal bulan. Okey? Kalau susah 5%, that's why mula kat 10%. Now, kalau susah 10%, katalah anda dah cuba save, anda taruh ke tepi 10%, hujung bulan memang berhutang. Okey? Dan macam ni, ubahlah sikit strategi. Mula kat 5%. Okey, mula kat 5%, taruh ke tepi 5%, dapat gaji, taruh tepi 5%, and then work on 95%. Okey? But daripada 5% tu, anda ulang balik yang benda yang ketiga tadi tu, iaitu kan cuba naik 6% lama-lama. Cuba naik 7%, cuba naik 8%. Kita jadikan tabiat untuk jimat sikit demi sikit macam ni. Okey? Tapi yang penting adalah 3 tadi tu. Taruh tepi 10% daripada tabungan anda, simpanan anda. Anda dapat pendapatan, 10% taruh tepi untuk dilupakan. Jangan pergi keluarkan balik dalam masa setahun 2 tahun ni. Okey, untuk dilupakan. Dan yang ketiga, cuba naik daripada 10% tu, cuba naik kepada 15%, ataupun kalau boleh lebih lagi, then that's better. Itu yang dinamakan Parkinson's Law. Jangan lagi tinggi pendapatan, lagi tinggi kita punya perbelanjaan, nanti tak ke manalah tabungan kita. Right? So, 10% daripada gaji basic, dan itu terjawab soalan kita yang ketiga. Okay, soalan keempat. Why not? Let's have satu lagi soalan keempat. And jangan lupa tekan share dekat bawah ni. Okay, dan hari ni ada pertandingan. Share dia adalah type sedang menonton hashtag tanya IK live kerana ... isikan tempat kosong, pemenang akan dapat buku saya, nota jutawan nota perniagaan, dan juga saya akan pilih lebih kurang 5 hadiah sagu hati untuk anda. Okay, just type sedang menonton hashtag tanya IK live kerana ... tekan share baru buat hashtag ni, right? Bukan dekat komen dekat bawah ni. So, menanti soalan yang keempat dan most probably soalan yang terakhir sebelum saya kongsikan kupasan utama, iaitu kan saya nak beri sedikit nasihat kepada usahawan-usahawan baru. Ada tak usahawan baru sekarang ni? Cuba tengok. Kalau anda usahawan baru ataupun lama ke, cuba bagi tahu. Sama ada anda usahawan baru ataupun anda dah berapa tahun pengalaman. Okey. Cuba tulis kat bawah ni. Alright, saya nak tengok berapa ramai usahawan baru, berapa ramai usahawan yang dah lama sikit, okey, ataupun apa sajalah you nak kongsikan saya, so at least saya boleh kenal anda. So, Syarul Fikri, usahawan baru. Okey, alhamdulillah, that's good.
Sesiapa lagi usahawan baru boleh tulis kat bawah ataupun tulis je share berapa tahun pengalaman anda berniaga. Muhammad Fadlah yang bertanya soalan tadi pun usahawan baru. Hamidah Draman pun usahawan baru. Apa maksud baru? Baru tu apa? Baru like seminggu dua ke atau baru setahun dua? Jenis Jaya baru juga, belum sampai setahun buat enterprise. Belum sampai setahun tu kira barulah. Syarudin Zain pun baru. Muhammad Mujahid pun baru. Okay, this is good. Alhamdulillah. Saya ada sedikit nasihat untuk usahawan baru terutamanya. Tapi sebelum nasihat tu, ada tak soalan keempat? Okay, kalau tak ada soalan keempat, mungkin saya boleh mulakan kupasan pun boleh. Cili kering 4 tahun. 4 tahun pun boleh dikatakan baru sebenarnya. Fatin Fatihah, saya usahawan lama tapi selalu tak menjadi perniagaan itu. Nur Farina, my student daripada program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Bagi anda yang usahawan baru, kalau nak belajar tentang perniagaan internet dan strategi media sosial, boleh sertai program saya di www.openedu.com.my. Okay, intake baru dah dibuka pada bulan ini dan memerlukan lagi lebih kurang, tak silap saya, lebih 10-11 pelajar lah, lebih kurang macam tu saja. Boleh join program ini secara online ataupun secara bersemuka untuk saya menjadi mentor anda dalam memulakan perniagaan internet. Boleh Okay, kamarnya pun about 5 years. That's okay lah. Okay. Dr. Hazina Hazad pun pelajar saya, student saya dari ada klinik kulit di Shah Alam. Dr. Hasina, saya dah 9 tahun dah lama lah tu dah Dr. Hasina. Okay, kalau ada masalah kulit, hubungi Dr. Hasinah. Nampak nama Dr. Hasinah kat bawah tu. Our student dalam program kami juga. Okay, so menanti soalan keempat. Menanti soalan keempat. Okay, Siti Nurul bertanyakan soalan keempat. Kita ambil quick question. Kata bertanyakan soalan bagaimana nak maintain sale. Okay, which is a quite relevant question dan juga saya pun pernah jawab soalan yang lebih kurang sama, tapi lebih kurang macam ni lah. Macam mana nak maintain sale? Tips saya adalah jaga anda punya pelanggan sedia ada. Okay, macam mana nak maintain sale? Jawapan dia, jaga pelanggan anda sedia ada. Ianya kan mengambil kos yang mahal untuk mendapatkan pelanggan baru. Nak dapatkan pelanggan baru, you kena letak iklan, you kena yakinkan pelanggan tu. Nak dapat pelanggan baru kan, you kena cuba cari prospek-prospek yang baru dan memerlukan duit untuk dikeluar, perlukan banyak usaha untuk dikeluar. Tetapi untuk dapatkan pelanggan yang sedia ada untuk beli daripada anda pada masa hadapan, ianya lebih mudah. Okey, adanya jauh lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan baru. Sebab apa? Pelanggan sedia ada, mereka ni dah yakin dengan apa yang anda jual. Sebab mereka dah beli daripada anda. Mereka dah build relationship dengan anda. Mereka dah ada hubungan dengan anda. Okey, mereka dah tahu anda siapa, dah tahu kualiti produk anda macam mana dan sebagainya. Untuk pelanggan sedia ada menjadi pelanggan ulangan adalah lebih mudah dan lebih murah untuk anda. Tetapi kita sebagai usahawan kadang-kadang kita fokus pada apa tau? Kita fokus pada pelanggan baru. Kita nak cari pelanggan-pelanggan baru yang memerlukan kos yang lebih tinggi, usaha yang lebih banyak. Okey, dan masa yang lebih tinggi, masa yang lebih banyak. Alright. But kalau you cuba fokus kepada pelanggan-pelanggan anda sedia ada, mungkin dengan produk baru ataupun produk yang produk yang boleh dijual semula, okey, ataupun consumables beli berkali-kali daripada anda, then that is how you nak maintain sales anda. Okey, fikirkan pelanggan sedia ada anda, right? So jadi itu terjawab soalan kita yang terakhir, iaitu soalan 4. Tanya IK. Yap, Kak Yami kata jadikan pelanggan itu sebagai kawan. Betul lah, bila dah kawan lagi mudah nak menjualkan. Kalau kita pun nak beli, kalau stranger datang kat kita nak menjual sesuatu versus kawan datang menjual benda yang sama, most probably kita akan beli daripada kawan, betul tak? Dan bukan daripada stranger, right? So jadikan kawan. That's a good tip. Okay, so soalan 4 dah terjawab dan saya nak kongsikan soalan utama kita tanya IK, iaitu kan bukanlah soalan utama. Perkongsian saya utama hari ini adalah nasihat untuk usahawan baru, okey, dan juga usahawan lama yang kejap down, kejap up dan sebagainya. Okey, mana letaknya sekarang ni dengan keadaan ekonomi yang tak kurang stabil, dengan keadaan keliling kita tengok banyak perniagaan yang tutup, okey, dengan GSP-nya lagi, okey, pening kepala kita dibuatnya usahawan kan dengan keadaan yang sekarang ni. Okey, that is reality. Tapi macam mana reality pun kita sebagai usahawan kena hadapinya. Kita jangan tengok the problem, but kita kena tengok solution dia. Bagaimana cara penyelesaian dia untuk perdagangan kita. Do something yang within our control. So itu keputusan utama saya kan adalah
saya nak beri sedikit nasihat insya-Allah daripada 15 tahun yang pengalaman saya berniaga kepada anda usahawan baru ataupun usahawan yang lama tetapi tengah down sekarang ni. Dan dah 30 minit saya bersama live dengan anda. Kita nak kongsikan soalan utama. Sebelum tu tekan share kat bawah ni, mana tahu lebih kurang 2000 nanti kan, lagi dah 1900 orang online, 2000 orang online, dan saya akan mulakan saya punya perkongsian sedikit mengenai program saya. Dah dibuka intake terbaru pada bulan ini akan bermula, dan saya nak minta our student, saya nampak beberapa student kita tadi yang saya perasan nama, Dr. Hasinah ada, Kak Yami Yus ada. Boleh tak kongsikan sedikit pengalaman program 6 bulan ataupun 9 bulan bersama kita kat bawah ni, kat ruang komen ni kan. Dan mana tahu ada yang mereka-mereka yang berminat nak mulakan perniagaan internet dan nak perlukan saya sebagai mentor anda selama 6 bulan 9 bulan ataupun lebih, dan insya-Allah saya boleh bantu anda memulakan perniagaan daripada tak ada perniagaan, okey, daripada berminat nak melakukan perniagaan kepada perniagaan yang boleh menjana pendapatan, insya-Allah. Okey. So jadi pelajar-pelajar saya boleh tak tulis kongsikan sedikit pengalaman anda ada kat bawah di, sedikit testimonial, okey. Alright, dah 2000 orang online. Seperti mana saya janjikan 2000 orang online saya akan kongsikan kupasan utama kita, iaitu nasihat untuk usahawan baru ataupun usahawan lama yang kadang-kadang down. Alright. So sediakan buku nota, sediakan pen dan catatkan sedikit notas. Sebab saya rasa saya nak kongsikan 6 perkara kepada anda, 6 nasihat kepada anda yang masih baru dalam perniagaan ataupun nak upkan balik semangat anda dalam perniagaan, nak sentiasa maintainkan semangat dalam perniagaan, okey? Untuk kita punya kupasan utama Tanya IK Live. Okey. Hamidah Draman pun join kita punya seminar perniagaan popular. Okey, best sangat-sangat. Alright, itu antara student-student saya juga. Jangan lupa tekan share kat bawah ni, hashtag Tanya IK Live. Pertandingan untuk malam ni masih belum terlewat. Okey, saya akan berikan buku kepada seorang pemenang. Okey, tekan share, kemudian tulis sedang menonton hashtag Tanya IK Live kerana ... isikan tempat kosong, dan saya akan pilih juga 5 pemenang sagu hati. Boleh ya? Okey. Alright, K Kamarai betul 21 hari bulan akan start program baru bersama saya. Okay, and okay, next nasihat. 6 nasihat saya nak berikan kepada usahawan-usahawan baru ataupun usahawan lama yang rasa tengah down sekarang ni. Nasihat pertama dia, okay, catatkan nota, dan bagi anda yang rajin boleh kongsikan dekat bawah ruang komen ni bagi kawan-kawan kita yang lain kita slow sikit. Dah 30 minit kita sedang online, dan nasihat pertama kepada anda, okay, adalah Fatmawati Tajuddin dah melalui. Okey, alhamdulillah. Okey, nasihat pertama adalah tulis. Kita bila buat bisnes kan, kita kena kejar bisnes yang memberi makna kepada kita. Okey, memberi makna kepada kita. A business yang meaningful kepada kita. Bukan sekadar kejar bisnes yang demand dia tinggi macam soalan tadi. Nak cari bisnes yang demand tinggi. You kejar demand tinggi, persaingan tinggi. Dah anda dah payah. Okey, dah anda dah susah. But cari bisnes yang memberi makna kepada anda sendiri. Bisnes yang kita selalu saya kata bisnes yang anda minat, okey? Tetapi kan lebih baik lagi kalau anda fikir bisnes yang memberi makna kepada anda. Apa you punya big reason sebab besar anda mulakan perniagaan itu, okey? It can be untuk mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan tu is what you call it as it's just a means, okey? Apa dia punya result at the end of the day. You nak dapat untung, mungkin you nak hidup selesa, betul tak? Mungkin you nak bantu family anda, bantu parents anda, bantu masyarakat anda, bantu agama anda. Can be just about anything. Tetapi kan sesuatu yang memberi makna kepada anda. Mungkin anda menjual sesuatu produk tu kan, produk tu dah membantu family anda, okey, ataupun membantu ibu dengan ayah anda, ataupun pakcik atau makcik anda. Mereka ada mengalami sedikit kesakitan ke, atau some sort of sakit ke, and produk anda nampak produk tu kan dapat membantu mereka. So anda rasa macam yakin sangat-sangat dengan produk ni, dan anda rasa macam produk ni kan memberi makna kepada anda dan keluarga anda, dan anda jual produk itu. Perniagaan itu perlu ada makna kepada anda. Okay, so for example, kenapa saya buat ni, kenapa saya bercakap live dengan anda lebih kurang lebih daripada 2000 yang sedang online sekarang ni, sebab it means a lot to me. Kalau benda ni tak bermakna untuk saya kan, saya dah sekarang ni tengah buat apa, tengah tengok TV kot kan, tengah tengok TV ke, tengah tengok DVD ke, tengah relax ke dan sebagainya. But because it means a lot to me untuk mendidik lebih ramai usahawan, supaya usahawan lebih faham tentang perniagaan, tentang perniagaan internet, tentang kewangan, tentang motivasi, bahawa semua orang ada peluang untuk berjaya, okay, but then you need to tap into your resources dalam diri anda sendiri, and that's why it really means a lot to me. Okay, ia memberi makna kepada saya untuk membantu orang ramai. Okay, so jadi
you must have a big reason kenapa anda buat business tu. The thing is kan, kalau anda tak ada big reason ni, kalau anda buat business bukan sebab yang memberi makna kepada anda, you gonna give up very easily. Anda akan putus asa dengan cepat sangat-sangat. Anda akan tengok usahawan lain berjaya, anda belum berjaya lagi, anda akan rasa down, anda akan rasa tak nak buat bisnes tu dah, anda akan merajuk 10 tahun and then anda tak nak lakukan bisnes sampai bila-bila. Itu yang kita tak nak tu. But kalau you betul-betul buat bisnes yang meaningful kepada diri anda, yang memberi makna kepada diri anda, beri makna kepada family anda dan sebagainya kan, it's not just a business tau. Ia akan jadi a part of diri anda sendiri. Anda akan rasa lambat sangat-sangat nak give up, okay? Anda akan extra work hard lebih banyak lagi because ia memberi makna kepada diri anda sendiri. Right? So itu maksud dia, anda kena cari the big why, the big reason kenapa anda mulakan business tersebut. Jadikan business itu sebahagian daripada anda, diri anda sendiri, sebahagian daripada family anda. Okay, because the emotion semua ni kan akan membantu anda untuk long run. Kalau kita buat business semata-mata untuk dapat maximizekan income, alright, dan tak memberi makna kepada kita, kalau tak dapat income macam mana? Okay, kalau tak dapat pelanggan macam mana? Kita akan rasa down, betul tak? But kalau kita buat business kerana kita minat, kerana benda itu memberi makna kepada kita, kita tak kisah sangat. Okay, we will work harder, kita akan lambat putus asa. Okay, and then the best thing is kan adalah dalam proses kita mengendalikan business tersebut kan, kita akan rasa best sangat-sangat dalam hati kita. Sebab kita buat kerana ada makna. Okay, so bukannya kita buat tak ada maknanya, tetapi kita dah ada makna. So that's my first advice pada usahawan baru. Make sure you ada the big why. Alright, the big why, the reason kenapa. Betul tu Putri Yusof, you have found the big why. That's good, excellent. Right, so Muhammad Mujahid, thank you online. Felicia, Florenza, terima kasih kerana online sekarang ni. So that's number one. Nasihat kedua kepada usahawan baru, usahawan lama dulu. Kalau usahawan lama yang terasa tengah down, okay, maybe you dah buat bisnes 3-4 tahun macam tu, and then sekarang terasa down, okay, you cuba revisit balik bisnes anda, the big why, kenapa awal-awal dulu you buat bisnes tu, okay, cuba cungkir balik, cari balik the positive energy, kenapa anda mulakan bisnes tu, daripada mana anda dapat semangat nak mulakan bisnes tu 3-4 tahun yang lepas, your big why untuk meningkatkan balik semangat anda. Okay, so bila kita ada the big why, sampai bila-bila this is going to be our main reason, the makna untuk kita mulakan bisnes. So that's number one. Alright, okay, number two, number two nasihat saya kedua adalah kan, jangan melewat-lewatkan masa. Okay, don't procrastinate, jangan melewatkan masa. Meaning kan, you nak tunggu buat sesuatu tu, tunggu esok, tunggu lusa, tunggu minggu depan dan sebagainya. Usahawan yang berjaya, mereka tak lewat-lewatkan masa. Now, nak katakan usahawan yang berjaya ni kan, oh dia ni ada special power, magic power. Macam saya pun penat juga. Kadang-kadang bila saya ada idea, kita rasa macam apa tau, nak tunggu esok, okay, nak tunggu minggu depan, nak tunggu bulan depan. Semua orang akan rasa benda yang sama. Tapi usahawan yang betul-betul berjaya adalah, tak kiralah apa saja alasan, tak kira apa saja komplain dan sebagainya, nak tak nak, kita buat juga. Okay, kita buat juga. Sometimes bila kita nak lakukan sesuatu, kita akan buang masa. Kita akan, not really buang masa, kita akan melengah-lengahkan masa. Sebab benda tu rasa macam besar sangat-sangat, benda tu rasa macam susah nak dilakukan. So nasihat saya kat sini adalah, apa saja task anda, apa saja yang anda nak lakukan, pecah kepada unit-unit yang lebih kecil. Okay, pecah kepada benda yang anda boleh senang nak hadam, sebenarnya nak makan. Yalah, contoh macam anda makan steak lah kan, makan steak, bukannya makan steak semua tu masuk dalam mulut kan, anda kena potong sikit-sikit steak tu. Contohlah anda teringin steak pula dah saya malam ni, cerita pasal steak. Tapi lebih kurang macam tu, anda ada steak kat depan anda ni, western food lah kita malam ni. Kita makan, bukannya kita pergi lipat-lipat, gulung-gulung steak tu terus masuk semua dalam mulut kan. Mana boleh kan, it's too much, right? So what we need to do kan adalah potong steak tu sikit. Okay, sikit-sikit. Perasan tak kalau kita bagi steak kat anak kita, kita potong lagi kecil, nak memudahkan mereka. So samalah dengan kerja. Macam mana kalau kerja kita tak nak melewat-lewatkan masa, kita jangan nampak kerja tu besar sangat-sangat. Kalau nampak kerja tu besar sangat-sangat, kita tak mau buat because kita rasa malas, kita rasa penat. Dan pecahkan kerja anda kepada benda-benda yang lebih kecil. Okay, so bila kita nampak benda-benda kecil kan, kita rasa mudah dan lagi mudahlah kita nak buat. Right? So jadi dalam topik yang sama juga, jangan melewatkan masa. Prioritaskan kerja-kerja anda. Ambil senarai, buat senarai. Macam saya kan, saya selalu ada senarai. Senarai saya bukannya canggih letak dalam apps dan sebagainya. Ini nampak clean lagi. Ini senarai seminggu saya, daripada hari ni, hari Isnin sampailah hari Sabtu Ahad. Apa saya kena lakukan, ini pun tak complete lagi. Kalau anda nak tengok senarai saya yang dah complete, okay, yang dah complete, nampak dia punya conteng tu lebih sikit, right? Conteng dia lebih sikit. So jadi kan,
buat prioritisekan kerja-kerja anda daripada kerja yang penting kepada kerja yang kurang penting. Okey, tulis. Kalau anda biasa guna apps, biasa gunalah apps. Saya ni bukannya canggih sangat, saya guna pen dengan kertas lagi. Okey, tulis mengikut priority, iaitu kan kerja yang paling penting sampai kerja yang kurang penting. Dan trik dia adalah kerja yang penting lakukan awal-awal pagi. Okey, lagi awal anda lakukan lagi best. Jangan tunggu. Kadang-kadang macam ni. Kadang-kadang kita nak buat kerja yang kurang penting dulu. Sebab apa kan? Kita nak dapatkan kepuasan. Okay? Sebab kerja penting kita nak tunggu end of the day. Kata orang apa? Save the best for the last kan? Save the best for last. Macam tu lah. Save the best for last. Kerja yang paling penting kita nak tunggu petang. Kita nak tunggu malam. Sebab kerja tu paling best kita tunggu lagi. Okay? Kita buat kerja yang kecil-kecil dulu. Kerja yang biasa-biasa. Kerja yang penting lakukan awal-awal pagi. Okey? Saya pun pernah sebut tentang hadis mengatakan bahawa berpagi-pagi tu ada rezeki. Rezeki dengan keberkatan tu ada bila berpagi-pagi. So, bangun awal and start your work early in the morning. Prioritikan kerja yang paling anda paling anda paling penting sekali di awal pagi. And then ini akan memberi anda momentum. Okey? Start pagi dan memberi momentum. Jangan procrastinate, jangan melengah-lengahkan masa lagi. Itu tips saya kedua kepada usahawan baru dan juga usahawan yang dah lama, okay, but then anda tengah rasa down. Start pagi, alright? Start early morning. Tukar jadual anda, tukar schedule anda. Kerja penting, lakukan pagi. Nasihat saya kedua. Okay. Nasihat saya ketiga adalah be more positive, okay? Kadang-kadang kita bila dah berniaga, ini lebih kurang pada mereka yang dah berniaga kan, lama-lama kan kita akan rasa ragu-ragu dengan kebolehan kita. Kita dah buat bisnes, terutamanya kalau kita punya pelanggan tak ramai. Okay? Pelanggan kita tak ramai, and kita tengok peniaga lain dapat pelanggan, kita susah nak dapat pelanggan, lama-lama kita meragu-ragu. Kita ada self-doubt. Kita rasa macam, betul ke kita buat ni? Betul ke kita punya langkah ni? Betul ke jalan kita ni? Kita mula doubt diri kita sendiri. Alright? Now, kat sini kan, tip dia ada apa tau? Jangan bandingkan anda dengan orang lain. Orang lain, lain rezeki dia. Okay, jangan banding anda dengan saya. Kan, rezeki saya lain cara dia. Sebab apa? Saya probably lagi banyak yang saya lakukan. Dan insyaAllah, Alhamdulillah, lagi banyaklah rezeki kita dapat. Tapi tak semua orang ada banyak masa untuk lakukan apa yang saya lakukan. Betul tak? Contoh, saya dah buat Tanya IK Live ni dah, tak salah saya dah sebulan dah kot kan. Lebih kurang sebulan lebih dah saya buat Tanya IK Live ni. And then saya dah kongsikan dengan anda tentang Periscope. Iaitu anda pun boleh buat live macam Tanya IK ni. Tapi berapa ramai yang actually buat live menggunakan Periscope? Okay? Soalan cepu emas tu. Ada tak yang buat? Okay? Most probably tak ramai yang buat. Kan? Mungkin daripada 1000 yang sedang menonton ni, mungkin 2 atau 3 saja lakukan. Betul tak? Okay, so balik kepada kat kita tadi tu kan, kepada rezeki tu. Rezeki orang lainlah caranya. Okay, lain yang rezeki mereka dapat. Mungkin cara mereka lain, mereka dapat rezeki lain. Jangan bandingkan anda sebagai usahawan dengan usahawan yang lain kalau ia menyebabkan anda down. Okay, itu key dia. Kalau menyebabkan anda down. Tapi kalau menyebabkan anda up, contoh, usahawan lain ni kan memberi inspirasi di mana anda rasa anda nak jadi macam mereka, dan it inspires you to be like them, then okay, boleh bandingkan macam tu. Tak ada masalah. Tapi masalah dia adalah apa tau? Bila anda tengok keliling anda, pesaing-pesaing anda dapat ramai pelanggan, and anda tak dapat ramai pelanggan, ia membuatkan anda down. Jangan bandingkan anda dengan pesaing-pesaing anda. Sebab lain orang, lain cara dia. Okay? The thing is, untuk capai kejayaan dalam perniagaan kan, anda daripada point A, daripada sini, nak pergi ke sini. Nak pergi ke sini. Okay? Ada jalan dia. Daripada A nak pergi ke B. Alright? Mungkin sini anda baru mula perniagaan, sini anda dah mula dapat profit. Daripada sini nak ke sini, alright? Ada banyak rintangan-rintangan dia. Dan rintangan-rintangan ni akan membuatkan anda lagi negatif. Makin banyak rintangan anda lalui, makin down anda. Makin banyak rintangan anda lalui, makin anda rasa tak confident dengan diri anda sendiri. Okay? Tapi usahawan yang berjaya macam ni, yang macam saya katakan tadi, walaupun rintangan ada, dia buat juga. Okay? Because nombor satu tadi, ingat, kita buat bisnes yang memberi makna kepada diri kita sendiri. Ada rintangan, tak ada rintangan, kita jalan je. Okay? Susah senang, kita buat je. Sebab kita tak nak melengah-lengahkan masa. Kita go through juga. Okay? But then, macam saya katakan tadi, antara rintangan dia adalah dalam diri kita sendiri saja. Kita akan merasa down apabila kita tengok orang yang berjaya, kita tak berjaya. Okay? And don't do that. It's not worth it. Okay? Because, again, macam saya kata, macam mana saya boleh berjaya? Because I spend a lot of time. Kadang-kadang saya tidur 3-4 jam. Ini cerita dulu Macam mana I make my million pada umur 25 tahun. Saya tidur 3-4 jam. Okay? Adakah kita sanggup tidur 3-4 jam? Walaupun tidur 3-4 jam kan, saya kerja full time. Daripada pukul 9 malam sampai pukul 5 petang. Okay? Tetapi daripada pukul 5 petang balik rumah sampai pukul 2-3 pagi kan, saya buat kerja. Right? Saya buat kerja lagi.
buat bisnes saya lah tu. But then not many yang sanggup lakukan apa yang saya sendiri lakukan. Betul tak? Not many yang sanggup lakukan macam tu. So, revisit balik diri anda sendiri. Makna anda melakukan perniagaan macam tu. Adakah, boleh tak anda luangkan lebih banyak masa, lebih banyak usaha? There's no shortcut in life. Ada kalanya kita akan rasa down, okay, mungkin oleh kerana bisnes kita tak naik-naik, okay, dan bisnes orang lain naik, okay, but don't compare yourself to others. Orang lain mungkin usaha dia lebih, orang lain mungkin dikenal network yang lebih ramai lagi, orang lain mungkin cari dia lebih tepat dari cara anda, okay, don't compare with them, but kalau memberi inspirasi, then go ahead, okay. Cuba dapatkan inspirasi daripada perniagaan-perniagaan yang boleh memberi anda inspirasi dan bukan memberi anda down. So itu nasihat saya yang ketiga kepada usahawan baru dan juga usahawan-usahawan yang lama yang sering terasa down. Okay, so keep working on it and there's no shortcut in life, there's no shortcut in perniagaan. Tip saya keempat, right? Now, dalam perniagaan memang kita ada cita-cita yang besar. Mungkin cita-cita yang makna tadi tu, makna kita nak, contoh kita nak jual 10,000 tudung contohnya, okay, and mungkin kita punya reason adalah kita nak melihat orang lebih ramai yang menutup aurat lah katakan, okay, contoh, ataupun kita menjual produk kesihatan, kita nak jual 10,000 produk kesihatan kita, itu main target kita, 10,000 ataupun 100,000 lah, besar sikit 100,000 produk kesihatan kita, that's our main target. Sebab apa kan, kita nak kurangkan orang-orang yang diabetes katakan, contoh macam tu, that's our main reason. Now, tak kira apa matlamat besar anda, okay, which is good, anda perlu matlamat besar, tetapi jangan lose track of matlamat kecil anda. Anda still kena survive, alright? Perniagaan baru yang nak start, mereka punya cita-cita punyalah besar, which is good. Saya pun nak anda mempunyai cita-cita besar, matlamat besar. Tapi bila matlamat besar dan anda lost track of matlamat yang lebih kecil, kan, then you gonna be in trouble. Apa matlamat yang lebih kecil adalah for you untuk survive dalam keadaan ekonomi sekarang ni. Okay? Itu maksud dia matlamat kecil sekarang ni. Macam mana kita nak survive sekarang ni. Itu matlamat kecil. Bukan nak fikirkan nak yang besar kat hujung tu. That's the end. Okay? That's the end. Your main target kat sana. Tapi macam mana kalau nak capai yang tu, kalau keadaan sekarang ni, okay, matlamat kecil ni kan memberi anda masalah. Betul tak? So kat sini kan, short term dengan long term goal. Long term goal memang besar, memang big, memang huge, but you need to be realistic untuk set a short term goal. Dalam minggu ni, apa yang anda perlu lakukan? That's why jadual saya sebenarnya mingguan. Okay, minggu ni apa yang saya kena lakukan untuk reach my main target. Saya pun ada matlamat tahun depan, matlamat saya apa. Okay, that I have a big goal tahun depan. Tetapi big goal tu boleh tunggu tahun depan, but kita still have to do weekly. Kita kena tahu weekly, minggu ni kita kena buat apa. Habis minggu ni, tengok, kita analyse balik. Okey ke tak? Alright? Capai ke tak? Kalau kita tak capai apa yang kita nak minggu ni, minggu depan kita buat benda lain. Okey, kita buat benda lain. Do it in the weekly, setiap minggu. So, don't lose track of you punya smaller goals untuk mengejar impian anda yang besar. Okey? Plan your days, plan your weeks, okay? And then, do it properly. And, again lah, never lose track. Okay, kita kena survive sekarang ni, and survive is about daily and about weekly. Bukan about matlamat anda 5 tahun akan datang, setahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang, right? So itu nasihat saya kepada untuk usahawan baru. Nasihat saya yang keempat, fokus untuk survive, right? Untuk soalan keempat. Okay, kelima, nasihat kelima adalah jangan takut nak membuat sesuatu yang berbeza. Inilah dianya. Okay, inilah dianya usahawan-usahawan kita. Bukan usahawan kita saja, usahawan Malaysia, usahawan luar negara, semua lebih kurang macam tu. Takut nak buat benda yang baru yang orang lain tak buat lagi. Okay, now saya rasa, and most probably saya quite confident to say dia lah, saya most probably the first one untuk buat nak buat, saya confident nak cakap macam ni. I'm the first one di Malaysia buat Facebook Live. Okay, saya confident cakap macam tu. Sebab masa saya try, saya tengok orang lain tak pernah buat lagi. Tapi sekarang dah ada a few lah yang dah buat mulakan Facebook Live. Saya tak takut buat benda yang baru. Sama ada berjaya atau tidak, saya lebih kurang 2 bulan lepas buat Facebook Live kan, pertama kali. Berjaya atau tidak, I don't really care. Okay, sebab saya tak fikir, alamak, what if gagal? What if dah buat live and then kita gagal? Okay, what if tak mendapat sambutan? Okay, things like that. Kita jangan kisah, kita jangan risau. Kita kena buat benda yang baru. Bila buat benda baru, itu yang tadi yang saya sebut tentang yang right brain tadi tu kan. Yang right brain, usahawan perlu kreatif, usahawan perlu inovatif. Tetapi kita kadang-kadang macam ni tau. Kadang-kadang kita nak buat benda baru, tetapi kita rasa takut. Okay, sebab orang lain tak buat lagi. That's the thing. Kalau nak buat benda baru, memanglah orang lain tak buat lagi. Okay, kalau anda tunggu orang lain buat, baru anda nak buat, okay, then it's not anything new dah.
orang lain yang dapat nama dah dulu. Betul tak? Okay. So jadi cuba tengok balik macam ni ya. What I did. Tahun 2006 saya mula tulis blog. Saya tulis blog berapa kali tau? Setiap hari saya tulis blog. Tahun 2006 bulan Mei apabila saya mulakan blog. About 2 months ago saya mulakan IQ Live. Setiap hari saya buat video. Okay. Nampak tak apa saya katakan tadi? I will work more. Saya akan buat lebih banyak lagi. Okay. And apa nama ni? And not just buat lebih banyak lagi. Because kita ada makna. Apa yang kita buat ni mempunyai makna yang besar. But then kita tak takut. Kita jangan takut untuk lakukan sesuatu yang baru. Anggap macam ni lah ya. Okay. How I'm going to say this. Ada istilah Mat Salleh ni. Dia kata... apa ke nama dia Mat Salleh kata? Okay, ride the bandwagon. Dia kata, ride the bandwagon. Now, bandwagon maksud dia... kereta kuda lah kot. Okay, bandwagon. Katalah wagon lah kan, kereta kuda. Dia kata kalau wagon tu datang, kita kena naik wagon tu dan pergi. Okay, kita naik wagon tu dan pergi. The thing is, kalau anda buat macam tu, naik kereta kuda tu, orang lain pun dah naik kereta kuda tu, orang lain pun sama-sama pergi. What you need to do kan, sebelum benda tu datang, anda kena pergi dulu. Macam tu. Bayangkan macam ni lah. Contoh yang kedua. Bayangkan ada satu, apa nama ni, tangki atau aquarium lah, satu aquarium kosong, okay, right? Satu aquarium kosong, and then satu aquarium ada banyak ikan, right? Now, satu aquarium kosong, satu aquarium banyak ikan. Now, kata ikan ni, yang banyak ikan ni, diorang ni boleh melompat ke aquarium kosong ni, okay? Diorang ni boleh melompat, tapi kan tak ada siapa pun yang berani, tak ada siapa pun ikan, tak ada ikan pun yang berani daripada aquarium yang penuh ni nak lompat, because dia tengok aquarium tu kosong sahaja, okay? Now, kalau anda, salah satu ikan ni lompat ke aquarium kosong tu, anda rasa apa tahu? Anda akan rasa sunyi. Okay? Now, that's the thing. Keusahawan ni, sometimes it's a lonely place. Usahawan yang dah lama, yang sedang mengikuti sekarang ni kan, betul tak? Menjadi seorang usahawan, kadang-kadang kita rasa sunyi. Kita rasa macam kita seorang je buat. And then kita rasa macam kita seorang. The tanggungjawab perniagaan ni jatuh pada kita seorang sendiri. Keusahawan ni memang macam tu. Kita akan rasa sunyi. Okay, kita akan rasa seorang-seorang. But nak tak nak, kita kena face it juga. Okay. So, kat sini, nasihat saya kelima adalah kan, jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baru. Okay. Yakin dengan idea baru anda. Jangan takut kalau anda buat tu, orang lain tak buat lagi. Right. Kalau tak menjadi, it's okay. Kalau gagal, it's okay. Because at the end of the day, you're gonna learn something juga. Right. Okay, tetapi kan kalau anda tunggu nak melakukan sesuatu yang baru, idea yang baru, okay, contoh ada cara baru, strategi baru, teknik baru nak melakukan ke atas pelanggan anda, tapi anda rasa takut sebab orang lain tak buat lagi, dan anda yang silap. Kalau orang lain buat, pesaing anda buat, nanti diorang dapat dulu, diorang dapat nama, dan kita ketinggalan. Betul tak? Okay, sebab dalam perniagaan macam ni, kalau anda berjalan, okay, dalam perniagaan, katalah anda kat sini, anda nak pergi sini, okay, ini anda punya target lah, goal anda. Anda pergi, anda berjalan. Slowly, anda improve slowly. Kalau anda jalan slowly, pesaing yang laju akan lagi menang daripada anda, kan? So, it's not about going slowly sekarang ni, it's about going fast. Okay? About going fast, try something new, and then jangan takut kalau orang lain tak buat, be ahead of them. Alright? And you can see macam mana saya lakukan. Saya always try be ahead and then lakukan sesuatu yang orang tak buat, and saya tak kisah berjaya atau gagal, belakang kira rezeki ada. Tak ada rezeki tak apalah, cari rezeki lain, betul tak? Kan? So, itu tip saya yang kelima, jangan takut buat benda yang baru. Benda yang berlainan, benda yang berbeza. Tengok saja perniagaan yang berjaya sekarang ni kan, mereka berbeza kan. Hari tu saya pergi Miri, saya naik Air Asia. Air Asia adakah berbeza? Berbeza. Mereka yang pertama yang buat kos murah. Not just kat Malaysia, sekarang ni menjadi jenama hebat satu, not just the whole world lah, dekat Asia menjadi satu nama yang paling hebat sekali. Because mereka buat yang benda baru. What if Tony Fernandez kata, takutlah nak buat kapal terbang nak buat kapal terbang kos murah ni, nanti buat, kita tunggu dulu lah, kita tunggu company lain buat dulu, dah company lain buat dulu kos kapal terbang kos rendah, baru kita buat. Okay, itu Tony Fernandez kata. And then dia tunggu Malindo keluar, dia tunggu Firefox keluar. Okay, Firefox yang kat Malindo dah ada, baru kita buat Air Asia. Nak tak? Takkan ke mana Air Asia kalau macam tu, betul kan? So, buat benda baru, don't worry, okay, be happy. Kalau tak berjaya, it's okay, tak ada rezeki, kita akan cuba benda lain. Tapi insyaAllah, saya yakin, ia akan berjaya kalau anda buat benda baru. Okay? Dan last kali, tip terakhir adalah networking.
Right? Networking is very very important. Tak kira perniagaan offline, perniagaan online, networking is very important. Sebab apa kan? Rezeki bukan milik anda seorang saja. Rezeki milik orang lain sama. It can be your business partner. It can be rakan-rakan peniaga yang lain dalam industri anda. It can be pesaing anda. Kalau anda nak network dengan pesaing anda, tak ada masalah kat situ. It can be staff-staff anda. Besarkan syarikat anda, besarkan company anda, tambah pembantu. Rezeki mungkin pada pembantu anda, rezeki mungkin pada staff-staff anda. Sebab apa? Rezeki bukan milik anda seorang. Anda nak buat bisnes seorang-seorang, anda nak buat bisnes seorang diri, anda tak nak, dulu saya kata apa, tak nak let it go, tak nak join dengan orang lain, dan perniagaan anda akan stay macam ni saja. Okey? Macam tiga segi. Okey, macam piramid. Now, bayangkan piramid piramid macam mana nak tingkatkan dia punya puncak ni? Bayangkan untung anda kat ujung ni. Okey? Untung anda kat ujung ni, macam mana piramid nak naik tinggi? Dia kena lebarkan tapak. Lagi lebar tapak, lagi tinggi piramid. Lagi lebar tapak, lagi tinggi piramid. Okey, lagi lebar tapak, lagi tinggi piramid. Untung anda akan naik. Apa maksud tapak tu? Tapak adalah rezeki, network, kongsikan rezeki. Lebarkan tapak anda dengan berkongsikan rezeki dengan partners, dengan cari partners, cari sponsorship, cari kenalan dalam bisnes yang lain, cari pengalaman dalam bisnes lain, besarkan perniagaan anda, tambah pembantu, tambah staff dan joint venture dan sebagainya. Bila kita buat macam tu, kongsikan rezeki dengan peniaga-peniaga lain, kongsikan rezeki dengan orang-orang lain, insan-insan lain, dan rezeki peniaga kita pun akan naik. Okay, so business is untuk berjaya dalam perniagaan anda, usaha-usaha baru atau usaha-usaha yang lama, you cannot do it all alone. Okay, ada perlukan bantuan, right? Ada perlukan bantuan mungkin dari segi ilmu, okay, boleh join program saya, program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial, okay, plugin sikit iklan, ataupun bantuan rakan-rakan keliling kita. Kongsikan rezeki. Bila naik kita punya piramid tu, lagi lebar kita tapak piramid, and then lagi tinggi kita punya keuntungan perniagaan kita. Okay, and itu tips saya yang ke-6 dan terakhir untuk usahawan-usahawan baru. So let me repeat balik Nombor 1, okay, nombor 1, nasihat saya kepada usahawan baru dan juga usaha lama yang tengah down, always mempunyai the big why. Kenapa anda mulakan bisnes tersebut? Bisnes tu pastikan bisnes yang memberi makna kepada anda emotionally. Bukan setakat nak kejar untung, tetapi bisnes tu as a whole mempunyai makna kepada anda. Anda boleh tengok daripada tadi sampai sekarang, hampir sejam saya bercakap dengan anda. Saya dapat duit ke sekarang? Tak dapat duit pun. Okay, kredit saya adalah turun, makin lama makin turun. Tetapi saya buat ni sebab apa? Sebab ia memberi makna kepada saya. Anda faham more detail, anda inspired. Bila anda inspired, saya pun inspired to do more of this because ia memberi makna kepada saya. That's number one. Business kena ada makna. Okay? Bukan tak ada makna, kena ada makna. Kedua, jangan melewat-lewatkan masa. Lakukan perkara yang paling penting, pantas dengan cepat, early in the morning when you are still fresh. Rezeki berpagi-pagi dan keberkatan ada di pagi-pagi. Kedua, be positif sebab apa? Ada banyak rintangan along the way. Okay? Dan jangan bandingkan anda dengan usahawan lain. Jangan bandingkan anda dengan pesaing yang lebih berjaya dengan anda. Rezeki mereka lain, rezeki anda lain. What is important? Anda kena terus berusaha. Keempat, fokus on the small things juga. Jangan fikirkan matlamat besar anda saja. Memang there's always there. Matlamat besar anda is always there. Tetapi, anda punya matlamat mingguan. Anda punya target yang kecil. Sekarang ni, anda kena survive. Nak tak nak, anda baru buat bisnes kan, anda kena survive. Bisnes anda yang tak survive sekarang ni, macam mana nak capai matlamat yang lebih besar kat luar sana kan? Okay? That's tip number 4. Dan number 5 adalah, jangan risau, jangan takut melakukan sesuatu yang berbeza. Walaupun pesaing tak buat lagi, anda just do it. Okay? Because by the time pesaing buat, anda baru nak buat, pesaing anda dah sekali lagi rezeki mereka dapat. Betul tak? Kan? Rezeki dapat pada mereka lagi. Anda still tengok-tengok pesaing anda kenapa makin lama makin berjaya? Sebab mereka take action lagi cepat. Okay? Mereka buat benda yang baru lebih cepat daripada anda. Anda duduk menunggu sebab takut nak mulakan seorang-seorang. Nanti apa pula orang kata? Okay? Anda tunggu pesaing buat dan minta maaf lah. Takut gagal kat situ. Okay? Itu kelima. Dan yang keenam akhir sekali adalah about networking. Okay? Tambahkan network anda. Kongsikan rezeki anda. Okay, pasal sedekah, pasal derma semua tu, I'm sure you all tahulah kan. Semua ni berkongsikan rezeki. But then, what I'm trying to say kan adalah besarkan bisnes anda, kongsikan rezeki anda, cari joint venture partners, berkenalan dengan perniagaan lain, usaha-usaha lain. Bila lagi besar network perniagaan kita kan, dan insyaAllah lagi tinggi besarlah rezeki kita dalam perniagaan. Boleh ya? So, jadi itu 6 usahawan pula. 6 nasihat buat usahawan baru dan juga usahawan lama yang mungkin dah hilang momentum mereka. Hopefully anda ulang balik dengar program kita ni. Bagi yang terputus-putus, insyaAllah lepas ni benda ni akan online and anda boleh dengar balik semula. Terima kasih kepada 3,000 yang sedang online sekarang ni. Okay, hampir sejam saya dah online, lebih kurang 58 minit bersama anda. Hopefully sesi bersama anda pada malam ini kan memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih kepada Nina, Juliana kerana online, Farah Raja kerana online.
dan yang lain-lain. Rasa macam cepat masa. Saya pun rasa cepat masa. Itulah because saya ada because doing this inspired me melihat lebih kurang 3,000 online yang 3,000 orang yang sedang online sekarang ni mendengar cakap saya sekarang ni kan, mendengar nasihat saya, it inspired me. So that's the meaning of my business sekarang ni. Okay, and hopefully anda pun cari makna perniagaan anda. Zaza daripada jauh, daripada Hong Kong. Pelajar saya daripada Hong Kong, Zaza. Okey, kat bawah ni line tak clear. Bagi anda yang nak join program saya kan, tak kira daripada mana. Daripada kita punya pelajar daripada Belgium ada, daripada Germany ada, daripada Hong Kong seperti Zaza kat bawah tadi kan. Walaupun jauh, still boleh ikuti program ini secara online bersama saya selama 6 bulan dan lebih daripada itu sebenarnya. Okey. Anda boleh lawat www.openedu.com.my. Ada program secara online ada, secara offline ada. Program tu sama. Yang offline boleh datang ke kelas kita di KL. Tapi kalau anda jauh daripada KL, anda boleh sertai program yang secara online seperti Zaza tadi tu. Daripada Hong Kong pun sertai program kita. Dan boleh boleh menjalankan perniagaan juga. Alhamdulillah. Okay. Thank you so much kepada anda yang sedang online. Dah hampir 1 jam kita online. Dan sebelum ni, Facebook Live katakan 1 jam saja kita boleh live secara online. Tapi diorang dah tambah sedikit waktu. Tak silap saya dah 1 jam setengah boleh online secara live. Tapi apa pun, cukuplah daripada saya untuk malam ini. And jangan lupa kalau anda yang masih nak dapatkan Tanya IK, boleh share lagi. Boleh masih share sebab apa, boleh yang join lambat boleh tengok rakaman. Tulis kat bawah ni, tekan share, sedang menonton hashtag Tanya IK live kerana ... Okay. And then saya akan pilih 1 pemenang dan 5 hadiah sagu hati iaitu majalah IK. Tekan share dan tulis sedang menonton hashtag Tanya IK live ... Okay. And kita akan cari pemenang. Thank you kepada anda yang sedang online. Sams Imco Legas Last. Oh, nama-nama you all ni canggih-canggih. Sungguh. Zuliati Latif. Alright. Tajul Arifin. Thank you kepada anda. Alhamdulillah. Nurwarini pun sama juga. Okay. And sedikit peringatan, hari Ahad, hari Rabu saya tak dapat bersama anda oleh kerana mendapat jemputan di Seremban. Bagi anda mana-manalah badan ke company ke nak panggil saya untuk memberi nak membuat jemputan, boleh call number kat bawah ni. Pada hari Rabu ni tak saya marah yang panggil saya ke Seremban. Okey, boleh call 0377292277. Atau bagi anda yang nak sertai program saya yang 6 bulan untuk membantu anda untuk saya jadi sebagai mentor anda dalam perniagaan internet dan strategi media sosial, www.openedu.com.my. Tak kira di mana anda berada di serata dunia, anda still boleh join program ini yang bersemuka ataupun yang secara online. Thank you all kerana online. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada Jumaat nanti untuk Tanya IK Live. Tapi insyaAllah hari-hari kita akan buat motivasi pantas. Assalamualaikum dan selamat malam.